Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Kita jumpa lagi pada tahun ini dalam mata pelajaran Geografi tingkatan 2. Cikgu harap semua orang tahun ini lebih proaktif dan lebih bersedia dalam melaksanakan PDPR dari rumah masing-masing. Kita tahu walaupun kita sejak bulan Oktober lagi tahun lepas kita meneruskan menggunakan PDPR sebagai proses pembelajaran dan sehingga kini kita masih lagi terpaksa meneruskan PDPR sebab kita terpaksa akur dengan perintah kerajaan yang kita wajib stay at home. Jadi cikgu harap semua orang sihat, sejahtera. Kalau ada apa-apa masalah, ada yang kena swab test ke ataupun ada yang kena kuarantin ke, boleh maklumkan pada cikgu. Untuk pengetahuan semua, buku yang kita akan gunakan dalam mata pelajaran geografi sama seperti tahun lepas, iaitu 2 buah buku. Yang pertama ialah buku teks kamu. Seperti sedia maklum, buku teks kita tak ada yang fizikal, kita terpaksa gunakan buku teks digital. Cikgu dah muat naik buku teks geografi tingkatan 2 dalam grup kelas masing-masing, grup geografi masing-masing. Jadi kamu boleh download daripada situ. Yang kedua ialah buku latihan. Buku latihan sama seperti tahun lepas, iaitu buku peta yang berwarna hijau. Jika kamu ada buku tingkatan 1 yang masih ada lagi banyak ruangan di belakang, kamu boleh gunakannya. Kamu tuliskan dalam satu muka surat itu geografi tingkatan 2 dan kamu boleh teruskan di ruangan yang belakang untuk bab-bab dalam tingkatan 2. Cikgu harap tiada masalah bagi buku. Kita akan sambil kita buat online, sambil tu juga kita akan buat nota dalam buku latihan. Jadi cikgu harap semua orang dapat bersedia dengan buku-buku tersebut. Jadi hari ini kita akan mulakan pembelajaran kita, iaitu bab 1, skala dan jarak. Bulatkan perasaan anda sekarang. Cikgu tahu cikgu tak dapat nak buat secara interaktif, tapi kamu sendiri fikir apa perasaan kamu sekarang. Sama ada kamu gembira, kamu rasa canggih dapat belajar balik, ataupun kamu berasa kurang gembira sebab tidak dapat berada di sekolah secara berseka muka, ataupun kamu rasa sedih sebab dah lama tak jumpa kawan, dah bosan duduk rumah lama sangat, ataupun kamu berasa sangat-sangat sedih sampaikan kamu rasa macam malaslah nak join PDPR guru ni. Jadi kalau kamu ada perasaan warna kuning sehingga warna merah, kamu sentiasa boleh berhubung dengan cikgu. Kamu boleh cakap dengan cikgu apa masalah atau isu yang kamu hadapi dan cikgu akan cuba membantu dan sedia mendengar luahan kamu. Jadi hari ini kita akan masuk bab 1, skala dan jarak. Apa yang kita akan belajar dalam bab 1 ialah jenis-jenis skala yang pertama, yang kedua jenis-jenis jarak, dan yang ketiga ialah cara menentukan jarak sebenar berpandukan skala. Tapi untuk hari ini kita akan cover 1 dan 2 sahaja. Yang ketiga ini kita akan buat apabila kita jumpa berseka muka di sekolah nanti. Sebab ini lebih kepada kemahiran geografi, jadi kamu kena buat secara praktikal. Tapi untuk 1 dan 2 kita boleh buat secara teori. Objektif pembelajaran kamu pada hari ini ialah menyatakan jarak mutlak, jarak relatif, skala penyata, skala lurus dan pecahan wakilan. Yang kedua, menerangkan jarak mutlak, jarak relatif, skala penyata, skala lurus dan pecahan wakilan. Ini yang kamu akan belajar pada hari ini. Pada akhir pembelajaran, murid berjaya jika dapat menamakan jenis skala dan jarak. Jika kamu dapat menamakan jenis skala dan jarak, bermaksud kamu faham akan topik ini. Yang kedua, murid dapat menjelaskan jenis skala dan jarak. Jadi tadi menamakan, kamu menyatakan dulu skala ada apa, jarak ada apa, kemudian kamu menjelaskan jenis skala dan jenis jarak. Jadi kita tengok yang pertama dulu, 1.1 skala. Apakah yang anda faham tentang skala?
Okey, skala ialah nisbah jarak di atas peta berbanding dengan jarak sebenar di atas permukaan bumi. Okey, jadi skala bermaksud apa yang kita lukis di dalam peta itu reflect kembali di atas permukaan bumi. Okey, sebagai contoh kita ada 3 jenis skala, iaitu skala lurus, skala penyata dan juga pecahan wakilan. Okey, kita akan tengok skala lurus dulu. Okey, skala yang berbentuk satu garisan lurus yang dibahagikan kepada beberapa bahagian yang sama jaraknya. Okay, kita tengok skala lurus mudah. Okay, kita ada satu garisan lurus. Okay, yang dibahagikan kepada beberapa bahagian. Okay, ini bahagian pertama, bahagian kedua, bahagian ketiga, bahagian keempat dan bahagian kelima. Okay, yang sama jaraknya. Okay, kalau kamu tengok dalam pembaris, okay, bila kita nak lukiskan skala, mesti sama dengan pembaris lah. Contoh, sini 1 cm dalam pembaris. Okay, sini pun 1. Okay, tapi 1 apa? Kita tengok unit dia di belakang, kilometer. Jadi di sini bermaksud 1 cm di atas peta, okay, bermaksud 1 km di atas permukaan bumi. Okay, kenapa kita buat skala? Okay, sebab contoh kalau kamu nak lukis, okay, jarak daripada rumah ke sekolah. Okay, rumah ke sekolah awak 2 km. Okay, boleh tak awak lukis menggunakan pembaris, awak buat jarak yang sebenar sampai 2 km? Tak boleh kan? Sebab terlampau panjang dan terlampau besar. Okay, jadi sebab itu kita gunakan skala. Okay, kita nak wakilkan dia. Bermaksud 1 cm di atas peta ini menunjukkan 1 km di atas permukaan bumi, iaitu realitinya lah. Okay, setiap bahagian tersebut mewakili jarak sebenar di atas permukaan bumi. Yang macam cikgu dah cakap tadi. Okay, setiap bahagian tersebut ini mewakili jarak sebenar di atas permukaan bumi. Okay, macam contoh tadi 1 cm di atas peta bermaksud 1 km di atas permukaan bumi. Kita dapat skala lurus mudah dan juga skala lurus penuh. Okay, jadi dalam skala lurus kita ada 2, iaitu A skala lurus mudah, iaitu yang ni, okay, simple line. Yang kedua ialah skala lurus penuh. Okay, apa beza skala lurus mudah dan skala lurus penuh? Okay, awak tengok yang bahagian depan ni. Okay, skala lurus mudah kita tak ada pecahan. Okay, manakala skala lurus penuh kita ada pecahan. Okay, pecahan yang kecil-kecil ini dia ada teliti, pecahan teliti. Okay, jadi ini ialah skala lurus penuh. Okay, sama juga bila kita tengok dengan pembaris skala lurus penuh. Okay, tengok yang ni 1 cm. Okay, mewakili ni di atas peta tau. Okay, mewakili berapa kilometer ni? Okay, kita tengok nombor pertama selepas kosong. Okay, selepas kosong 1. Jadi 1 cm mewakili 1 kilometer. Okay, itu maksud dia. Okay, kalau sini nombor 2, okay, contoh kalau sini nombor 2, okay, bermaksud 1 cm mewakili 2 km. Awak tak payah tengok, yang belakang ni. Awak tengok nombor sebelah kosong sahaja. Okay, mewakili berapa kilometer. Okay, jadi itu ialah skala lurus. Okay, yang kedua ialah skala penyata. Skala yang dinyatakan dalam bentuk ayat atau pernyataan. Okay, contoh dia apa? Contoh dia ini. Okay, 1 cm mewakili 1 km. Ini dalam bentuk ayat. Jadi ini ialah skala penyata. Okay, 1 cm mewakili 5 km. Ini juga dalam bentuk ayat. Jadi ini juga ialah skala penyata. Okay, dalam bentuk ayat, pernyataan. Okay, kita tengok yang ketiga. Yang ketiga ialah pecahan wakilan. Skala yang dinyatakan dalam bentuk nisbah atau pecahan. Okay, kita tengok contoh dia. Okay, contoh yang pertama. Okay, 1, okay, titik bertindih 100,000. Okay, cikgu macam mana nak sebut ni? Okay, disebut sebagai 1 nisbah 100,000. Okay, titik bertindih ni kita panggil nisbah. Jadi kita sebut 1 nisbah 100,000. Okay, apa maksud dia? Okay, maksud dia ialah, okay, ini ialah 1 cm. Okay, 1 cm di atas peta bersamaan dengan 100,000 cm.
Okey, 1 cm di atas peta bersamaan dengan 100,000 cm. Jadi, kalau dalam skala, kita tak nak unit sentimeter. Okey, kita akan pakai unit meter ataupun kilometer sahaja. Jadi, macam mana kita nak tukarkan jadi kilometer? Okey, kita tengok info yang ada dalam buku kamu. Cikgu keluarkan, cikgu besarkan. Okey, kita tengok ni. Ni kamu belajar dalam matematik tau. Okey, 1 cm bersamaan 10 mm. 1 meter bersamaan 100 cm. Okey, 1 kilometer bersamaan 1000 meter. Dan 1 kilometer bersamaan 100,000 cm. Okey, 100,000 ada 5 kosong lah. 1, 2, 3, 4, 5. Okey, jadi kita tengok cara tukar jadi kilometer. Okey, awak tuliskan ini 100,000 cm di depan. Okey, 100,000. Okey, bahagikan dengan yang mana awak nak tukar jadi kilometer. Yang ni kan, yang pertama ni kan. Okay, awak nak jadikan kilometer, awak nak kilometer. Jadi awak bahagikan dengan 100,000 ini. Okay, jadi 100,000 di depan ni, 100,000 ni, 100,000 ni, daripada sini, okay, nisbah ni 100,000. Okay, bahagikan dengan 100,000 dalam pertukaran unit. Okay, 100,000 ini. Jadi, ada 5 kosong, 1, 2, 3, 4, 5. Okay, sini kan, okay, sini dot dia, sini dot dia, okay, dot dia kat sini. Okay, sini pula 1, 2, 3, 4, 5. Okay, sini dot dia 1.0. Jadi 1 bahagi 1, awak dapat 1 kilometer. Okay, bermaksud 1 cm bersamaan dengan 1 kilometer. Okay, 1 cm mewakili 1 kilometer. Itu maksud dia. Kita tengok contoh yang kedua. Okay, kita tengok contoh yang kedua. 1 nisbah 50,000. Okay, ni bukan 500,000 tau. Sebab dia ada 4 kosong sahaja. Jadi 50,000. Okay, apa maksud dia? 1 cm di atas peta bersamaan dengan 50,000 cm. Okay, 50,000 cm. Okay, jadi macam mana nak tukar jadi kilometer? Sebab kita tak nak cm ni. Kita tak pakai. Okay, jadi kita nak tukar jadi kilometer. Okay, 50,000 yang daripada nisbah ni, awak tuliskan. Kemudian bahagi dengan pertukaran unit 100,000 ini. Jadi kat sini ada 5 kosong. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, dot dia kat sini. Okay, 1 point kosong. Okay, yang ni pula 1, 2, 3, 4, 5. Sebab okay, sini ada 5 kosong. Jadi kat sini pun awak kena kira 5 juga. 1, 2, 3, 4, 5.